Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Aribah binti Adnan dari AM 1103K yang mewakili kumpulan 7 iaitu pengurusan zakat dan kebajikan rakyat pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kita masuk pada tajuk zakat, kita perlu tahu sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa beliau? Beliau merupakan khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga memerintah selama 2 tahun dari 630 Masihi hingga 634 Masihi pada tahun ke-11 Hijrah sehingga 13 Hijrah. Nama sebenar beliau diberi Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau juga diberi gelaran As-Siddiq kerana membenarkan segala percakapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan sahabat akrab Nabi Muhammad kerana mempunyai sebahagian keturunan daripada Arab Quraisy. Seterusnya, kita pergi kepada sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terhadap Islam. Apa dia punya sumbangan? Yang pertama, menyebarkan dakwah Islam. Yang kedua, memerangi golongan murtad dan nabi palsu. Yang ketiga, kebebasan negeri-negeri dari pegangan Rom dan Parsi. Yang keempat, golongan tentera Islam diperkenalkan sistem bayar gaji. Yang kelima, membagikan wilayah pentadbiran kerajaan Islam. Yang terakhir sekali, musyaf dan hadis dikumpulkan. Beliau juga diberi gelaran penyelamat Islam kerana memberi banyak pengorbanan dan jasa kepada umat Islam. Terutamanya memberi sumbangan terbesar iaitu mengutamakan kebaikan umat Islam dalam pentadbiran. Yang kedua, pengurusan zakat dan kebajikan rakyat. Seterusnya kita masuk pada zakat. Zakat itu apa dimaksud? Zakat dari segi bahasa adalah bersih, suci, subur dan berkembang. Suci dan bersih merupakan istilah zakat, iaitu menyucikan harta dan sifat kedekut dan bakhil dalam diri orang kaya. Zakat dari segi syarak pula ialah memberikan sebahagian harta tertentu kepada orang yang memerlukan atau orang fakir miskin yang layak menerimanya selepas memenuhi syarat-syarat yang diletakkan oleh syarak. Hukum dia apa? Hukum dia fardu ain sebagai tanggungjawab pada setiap umat Islam dengan syarat-syarat wajib. Maksudnya setiap umat perlu bayar sebagai harta mereka kepada orang yang memerlukan. Seterusnya, kita pergi kepada zakat dan kadarnya. Zakat pertama ialah zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni apa? Ia memperoleh harta itu tersebut memperoleh daripada pengumpulan usaha sendiri seperti gaji, upah kerja, elang, hadiah dan lain-lain. Sebanyak 85 gram emas nisab bagi pendapatan zakat. Kadar bayarannya sebanyak 2.5% daripada pendapatan kasar atau pendapatan bersih. Yang kedua, zakat perniagaan. Zakat perniagaan daripada harta, perniagaan daripada barangan atau perkhidmatan yang diwajibkan zakat. Perniagaan macam mana yang kena bayar zakat tu? Perniagaan itu adalah pemilikan Islam atau campuran, iaitu Muslim dan bukan Muslim. Nisabnya ialah 85 gram emas semasa. Yang ketiga, zakat wang simpanan. Zakat wang simpanan ni merupakan nilai tabungan dan hal pertukaran yang dipanggil sebagai harta cair. Dikenakan sebanyak 2.5% baki terakhir dalam tempoh setahun simpanan dan sama berat atau lebih
daripada 85 gram emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmul Hikmah akan bentang untuk sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam pengurusan zakat. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, telah berlaku satu pemberontakan yang besar yang dibuat oleh mereka yang enggan membayar zakat dan ada yang mengaku menjadi Nabi serta menyebarkan risalah. Mereka ini telah pun diambil tindakan tegas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah bertindak dengan menggubal undang-undang yang tegas dengan memerangi mereka. Hal ini pernah dinyatakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam satu ucapannya yang bermaksud, "Demi Allah, aku akan memerangi mereka yang tidak membayar nilai seutas tali yang mengikat pada seekor unta yang perlu dibayar kepada Rasulullah." Perkara ini juga pernah dinyatakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kepada Khalifah Umar Al-Khattab yang bermaksud, "Demi Allah, aku akan memerangi mereka yang membezakan di antara solat dan zakat kerana zakat itu ialah hak harta." Ketegasan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi golongan-golongan yang enggan membayar zakat ini selari dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, "Demi Allah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka menyebut tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, serta mereka menunaikan salat dan memberi zakat." Kejayaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini telah berjaya meletakkan zakat di kedudukan asalnya, iaitu sebagai satu ibadah dalam satu rukun agama yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam, bukannya satu ibadah yang boleh dipilih sama ada mahu buat ataupun tidak. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, zakat telah pun diberi secara terus kepada pemerintah. Kemudian si pemerintah akan terus mengagihkannya kepada golongan-golongan yang memerlukan. Hal ini melahirkan rasa percaya dalam diri si pemberi dan si penerima kerana mereka tahu pemerintah mereka seorang yang adil dan jujur dalam melaksanakan tugasan mereka. Kerana itu, si pemberi berani untuk memberikan harta mereka kepada si pemerintah kerana mereka tahu si penerima akan tetap menerima harta mereka kerana si pemerintah jujur dalam melaksanakan tugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Syazwina binti Muhammad Rosli ingin membentangkan untuk tajuk yang seterusnya, iaitu kepentingan zakat dalam menjaga kebajikan umat Islam. Banyak sebenarnya kepentingan zakat, terutama sekali bagi golongan asnaf jika kerajaan dapat menggunakan dana yang diperoleh dengan sebaik-baiknya. Di sini saya akan menyatakan kepentingan zakat dari aspek sosial dan aspek pendidikan. Dari aspek sosial, pentingnya zakat kerana dapat mengurangkan kadar kemiskinan golongan asnaf. Hal ini kerana mereka akan mempunyai banyak peluang pekerjaan melalui program yang telah diperuntukkan oleh pihak kerajaan seperti perniagaan dan keusahawanan. Daripada situ, mereka akan memperoleh hasil pendapatan mereka sendiri daripada peluang pekerjaan tersebut. Secara tidak langsung, golongan asnaf ini akan memiliki taraf kehidupan yang lebih selesa, berkualiti dan sejahtera. Dari aspek pendidikan pula, zakat penting kerana dapat mengurangkan kadar buta huruf dalam kalangan asnaf. Walaupun mereka tidak dapat melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi, tetapi pihak kerajaan sudah sedia maklum dalam membantu mereka dengan memperuntukkan program pendidikan seperti tuition, seminar, insentif kecemerlangan dan sebagainya. Jadi, pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan ini dapat belajar dengan lebih selesa seperti pelajar-pelajar lain. Secara tidak langsung, ia dapat melahirkan golongan asnaf yang berketerampilan dan berdaya saing serta meningkatkan jati diri untuk mencapai cita-cita. Menerusi program ini juga, kerajaan dapat membuka minda golongan asnaf untuk memberanikan diri mereka berhadapan dengan masyarakat luar. Oleh kerana mereka sedar dengan taraf hidup mereka, mereka berasa rendah diri serta tidak layak untuk berjaya. Jadi, dengan bantuan zakat inilah program tersebut diwujudkan bagi golongan asnaf untuk terus tidak putus asa dalam mencapai kejayaan. Okey, untuk tajuk kita yang terakhir iaitu kaedah pengurusan Khalifah Abu Bakar yang boleh diaplikasi dalam sistem pengurusan masa kini. Pengurusan yang mantap dan cekap dapat melahirkan sebuah negara yang berkualiti dan terkenal di pesada dunia. Oleh itu, setiap pemimpin di seluruh negara mestilah memainkan peranan penting dalam membentuk negara agar terhindar daripada sebarang masalah dan apa yang lebih teruk lagi boleh berlakunya masyarakat
masyarakat yang berpecah belah. Antara kaedah yang digunakan oleh Khalifah Abu Bakar iaitu baginda telah menubuhkan lembaga kewangan dalam menguruskan harta dan kewangan negara. Dalam pentadbiran mereka ini, Abu Bakar telah melantik Abu Ubaidillah bin Jarrah sebagai Wazir Al-Maliyah iaitu Menteri Kewangan pertama. Dengan wujudnya ketua dalam sesuatu pentadbiran akan menjadikan pengurusan lebih cekap dan adil dalam kerajaan tersebut. Sumber kewangan yang diperoleh pada zaman itu ialah sumbangan sedekah, zakat, harta rampasan perang dan cukai jizyah. Jadi, menerusi kaedah tersebut, negara Malaysia telah melantik Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sebagai Menteri Kewangan. Peranan beliau dalam mengawal peruntukan kewangan kepada kementerian, jabatan dan agensi supaya dibelanjakan secara cekap dan berkesan selaras dengan dasar semasa negara. Jadi, kita boleh lihat di sini bahawa ketua sangat penting dalam setiap pentadbiran agar pengurusan lebih tersusun dan berkualiti. Kaedah yang seterusnya ialah baginda telah menubuhkan lembaga syura sebagai tempat bermusyawarah dan mengumpulkan pendapat sebelum menentukan sebarang keputusan. Hal ini kerana kaedah ini amatlah penting dalam setiap negara supaya ketua mudah untuk mengetahui setiap yang berlaku dalam pentadbiran tersebut. Pada zaman tersebut, ahli-ahli dewan terdiri daripada para sahabat yang mewakili ulama dan umat Islam iaitu kaum Muhajirin dan Ansar. Jadi, menerusi kaedah ini, tertubuhnya sebuah parlimen di negara Malaysia dalam menguatkuasa undang-undang di seluruh negara. Parlimen ini akan menjadi forum dalam membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan orang ramai. Oleh itu, tempat seperti ini sangat penting dalam sesebuah kerajaan untuk membincangkan tentang segala hal kerajaan maupun masalah yang dihadapi oleh penduduk di negara tersebut. Kesimpulannya, setiap umat Islam perlulah faham dan cakna tentang pengurusan zakat. Mereka perlu faham, zakat bukanlah suatu perkara yang boleh dibuat main-main. Ia merupakan suatu perkara yang besar dan penting kerana ia merupakan salah satu daripada rukun Islam. Zakat akan diberikan kepada mereka yang betul-betul memerlukannya. Pada zaman yang maju ini, pihak kerajaan telah pun melakukan pelbagai inisiatif untuk memastikan setiap umat Islam di Malaysia faham dan tahu tentang zakat. Pihak kerajaan telah pun membuka laman web khas dan membuka kaunter pertanyaan di masjid-masjid untuk membolehkan umat Islam bertanya dan mengetahui lebih lanjut tentang zakat. Jadi tiada alasan lagi untuk umat Islam mengatakan tidak tahu ataupun tidak faham tentang zakat. Kerana terlampau banyak, pihak kerajaan melakukan pelbagai inisiatif untuk memastikan umat Islam faham dan tahu tentang zakat. Zakat yang diberikan bukan sahaja melahirkan rasa syukur dan gembira di hati si penerima, malah ia dapat menaikkan taraf kehidupan mereka sekaligus merapatkan jurang sosial di antara si miskin dan si kaya. Zakat yang diberi juga akan memberikan imej yang baik dari segi ekonomi kepada negara. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.